Okey, selamat pagi dan salam sejahtera jika ucapkan kepada murid-murid 5 Unggur. Hari ini 7 Julai 2021, hari Rabu. Okey, jadi pagi ini kita masih lagi berada di bab 6, iaitu tajuk dia nisbah dan graf fungsi trigonometri. Dan dalam semalam kita telah cikgu telah bincang dalam rakaman video. Ada beberapa perkara lah. Yang pertama ialah bulatan unik. Bulatan unik ialah bulatan yang jejarinya satu unit dari pusat asalan, yang berpusat di asalan. Okey, kemudian ada satu perkara penting di sini yang perlu you orang ambil perhatian ialah yang perlu ambil perhatian anda semua ialah apa ini kita bahagi kepada 4 sukuan. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Dan empat sukuan ini kita buat dalam pasti X, pasti Y macam ini. Okey. Dan dia adalah bergerak daripada pasti X ini Mungkin guna biru. Okey ini lawang arah jam. Lawang arah jam. So inilah sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4 di sini. So itu urutan dia lah. So awak perlu faham di sini Okey. Right. So kita sambung. Okey, kita sambung. Okey. Kenapa tidak cukup terangkah? Okey, ini. Alright. Patutlah tadi kurang cahaya. Okey, so dia lawang arah jam. Okey, kemudian satu lagi perkara yang saya bincangkan dalam rakaman video semalam ialah sudut rujukan sepadan. Simbol dia ini Okey, ada pelajar salah tulis simbol apabila you hantar kerja rumah semalam. Ingat ini bukan A ini bukan huruf A. Sebab ada pelajar tulis macam A tapi ini simbol adalah macam ini. Tengok ni. Ini simbol kita namakan dia alpha. Dalam bahasa ini Inggeris alpha. Alpha. Simbol ini simbol alpha. Kalau sudut yang kita guna biasa contohnya ini kan, ini simbol ini nama dia delta. Bukan delta mo tapi simbol ini nama dia delta. Ini simbol alpha. Alpha. Mungkin simbol yang saya cari di dalam komputer paling cantik ialah ini saja yang ada lah. So mungkin awak nampak fotostat itu tak terang dia adalah alpha, bukan A alpha pangkah macam ini. Okey, so untuk cari sudut rujukan yang sepadan, kita kena ikut sukuan kalau sukuan 1 sudut rujukan sepadan sama dengan sudut delta. Sudut delta ini seolah-olah sudut asal dia lah, sudut original dia. Okey. Lepas itu kalau sukuan 2 kita kena guna 180 darjah tolak delta. Itu sukuan 2. Kalau sukuan 3 delta tolak 180. So ini dua adalah bertentangan. Satu ialah 180 tolak, satu lagi delta tolak 180. Dan kalau sukuan 4 360 tolak delta. So ini maklumat yang perlu ambil perhatian mesti ambil perhatian. Mesti ambil perhatian. Okey. Kemudian apabila kita bincang contoh 2 semalam, kalau awak ada perhatikan kenapa saya kata contoh 2 cari nilai akhir itu tunggu dulu. Sebab ada yang positif, ada yang negatif kan. Sebab dia jadual ini saya belum bincang lagi jadual ini. Jadual ini ini. Ini kita nak bincang sekarang Okey. Nilai-nilai sin, cos, tangent sinus, cosinus, tangent itu positif ke negatif adalah bergantung kepada jadual ini. Adalah bergantung kepada jadual ini Okey, bergantung kepada jadual ini. Okey, kita tengok sukuan 1. Sukuan 1
semua positif. Semua positif. Semua positif maksudnya kita tak kira lah sin ke, cos ke, tangent ke, semua positif. Semua positif. Semua positif. Satu lagi kepada pelajar yang belum ambil nota, sila ambil di pondok keselamatan sekolah. Saya sudah letak di sana. Nama, kelas, semua saya sudah buat dengan baik lah. Okay, so awak boleh ambil di sana. Kalau awak memang tidak mau ambil di sana, awak boleh cetak sendiri. Cikgu pun ada hantar soft copy kan di dalam grup. Awak boleh cetak sendiri sekiranya anda tidak mau pergi ambil di sekolah. Boleh. Kalau tidak mau ambil di sekolah, tidak mau cetak, awak salin lah. Salin pun boleh dalam buku latihan. Okey. So ingat sukuan 1 semua nilai sin, cos, tangent positif. Okey, apabila print sendiri. Okey, thank you Sarah. Okey, boleh. Tidak ada masalah. Okey, untuk sukuan 2. Tadi itu sukuan 1. Okey, sekarang kalau sukuan 2, dia punya masalah ialah sukuan 2 hanya sinus positif. So, awak hanya perlu ingat sin positif. Dengan kata lain, cos dan tangent negatif lah nilai dia. So, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4 hanya satu sahaja trigonometri bernilai positif. Sukuan 1 semua positif. Sukuan 2 sin positif. Sukuan 3 siapa positif? Tangent positif. Ini awak kena ingat dan boleh. Bila masa boleh ambil nota itu masih di pondok keselamatan. Saya memang tidak akan ambil balik. Memang letak di sana, awak boleh ambil bila masa. Tengah malam ambil pun boleh. Memang ada pegawai di sana. 24 jam. Kalau berani pergi tengah malam lah. Okay. Alright. Sukuan 3 tangent positif. Sukuan 4 cos positif. Ini kena ingat cos positif. Cos positif. Jadi saya nak buat satu kesimpulan. Sukuan, bukan sukuan, ikut sin. Kalau sin positif di sukuan mana? Sukuan ini untuk positif 1 dan 2. Okey, 1 dan 2. Kemudian cos positif di mana? Sukuan 1 dan 4. Ini ringkasan dia. Dan tangent positif 1 dan 3. 1, 2, 1, 4, 1, 3. Sin, cos, tangent. Itu cara awak ingat. Ataupun you ada cara lain untuk ingat pun boleh. Pun boleh Okey, so sinus positif nilai pada sukuan 1 dan 2. 1 dan 2. Okey, sukuan 1 dan 2. Okey, lepas itu cos 1, 4, tangent 1, 3. Ini mungkin boleh buat catatan sendirilah. Buat catatan sendiri. Okey, buat catatan Okey, sudah? Okey, kalau sudah kita pergi contoh 1 saya tidak mau bincang contoh 1 tidak ada masalah. Awak tengok sukuan and then tengok rumus untuk cari sudut rujukan sebadan. Okey, kita nak tengok contoh 2 sekali lagi lah. Contoh 2 sekali lagi. Walaupun cikgu sudah bincang jawapan dalam video semalam tetapi saya nak terangkan bagaimana kita nak buat. Saya tunjuk 1, 2, yang lain itu awak rujuk kepada rakaman video saya semalam lagi. Okey, so mula-mula kalau kita nak jawab soalan seperti ini ingat kita cuba tengok dulu sudut yang diberi itu sukuan mana. Contohnya 200 darjah. 200 darjah di sukuan 3.
Boleh guna nombor 1, 2, 3, 4 lah. Tak semesti guna Roman itu boleh gunakan digit 1, 2, 3 pun boleh. Tidak ada masalah untuk itulah. Okey, sukuan 3. Bagaimana sukuan 3? Sukuan 3 sekarang ini ialah sing. Kalau kita tengok nota kita tadi, sing positif di mana? Sing positif sukuan 1 dan 2 kan? Dengan kata lain, kalau sukuan 3, sing ialah negatif. So awak boleh letak negatif di tepi. Maksudnya nanti nilai dia memang automatic negatif. So, sing 200 darjah sama dengan ada negatif di depan lah. Sebab nanti jawapan akhir dia memang ada negatif lah. Sing. Okey, sukuan 3. Sukuan 3 tadi kita kata ialah delta tolak 180 kan? Itu rumus dia, negatif sing. Okey. Delta tolak 180 ini sudut di tengah ini. Delta tolak 180 ini adalah daripada rumus tadi Rumus tadi. Ini. Muka soal ini ini. Cari sudut sebadan, sudut rujukan sebadan. Okey, ada di depan So, kita akan dapat 200 darjah tolak 180 darjah. Dan kita dapat negatif sing 20 darjah. Okey, dan ini kita boleh pakai kalkulator. Jangan tekan negatif lagi lah. You just tekan sing 20. Sing 20 darjah. Sing 20 darjah. Awak akan dapat 0 perpuluhan negatif memang automatik di depan 0.3420. Kalau boleh 4 tempat perpuluhan 4 tempat perpuluhan 3420. Okey ini dia. Negatif ini adalah kerana sukuan 3 sing negatif. Nilai automatik di depan. Kalau you tak percaya, awak boleh tekan sing 200. Sing 200 terus awak akan dapat negatif 0.3420. Tetapi di sini dia nak awak gunakan cara sudut rujukan sebadan. So kita jangan guna kalkulator terus lah. Walaupun kalkulator terus boleh dapat jawapan Boleh dapat jawapan. Okey. Kepada pelajar sudah left group itu kena kembali tak boleh left itu tak balik lagi Okey, kita bagi F. F kita tengok F ini tangent 315. 315 ialah sukuan 4. Sukuan 4 tangent negatif. Sebab tangent positif 1 dan 3. Sukuan 1 dan 3. Okay. Alright. Zahid is okay. So sukuan 4 negatif. Sukuan 4 negatif untuk tangent Okay. So sekarang bagaimana kita cari tangent 315 darjah punya nilai negatif di depan tangent. Okay, sukuan 4. Sukuan 4 360 tolak theta kan. You kena ingat ini ialah theta Okay. So, negatif tangent 360 tolak 315 darjah. Dan awak akan dapat negatif tangent 45. Dan jawapan daripada kalkulator negatif 1. 45. Tangent 45 ialah 1 awak boleh tekan kalkulator. Tangent 45. 1 Okay, saya harap semua tahu tekan lah. Ada kan sin cos tangent di sini? Ada nampak atas sikit. Sini. SIN sin COS ialah cos, TAN ialah tangent. Gunakan sekali lagi saya ulang Okey, guna tangent ini tangent ini Okey, tangent 45. Okey, 1 kan. Negatif di depan itu automatik kerana dia berada di sukuan 4. Sukuan 4. Mungkin ada pelajar lain dia memang teruk contohnya Sherin Ashid dia left
masuk left lagi ya. Itu memang line dia tidak stable. Okey. Tadi Ehsan pun ada kan? Zihan, Nur Zihan bukan Ehsan, Nur Zihan. Saya faham lah, tapi cubalah. Cuba untuk kekalkan apa ataupun berada di dalam lah. Okey. Lepas itu saya bincang satu lagi untuk cost. Untuk cost. Okey, cost ini saya bincang jangan GH lah. Okey, 237 saja. 237 adalah sukuan mana? Sukuan mana? Akmal, sukuan mana? Sudut 237 saja. Sukuan mana? Sukuan 1 ke 2 ke 3 ke 4? 3. Bagus. Sukuan 3. Ya, sukuan 3. Okey, sukuan 3. Sukuan 3 cost positif ke negatif? Cost. Tengok balik tadi, cost negatif ke positif? Sukuan 3. Sukuan 3 siapa positif tadi? Alif? Tangent. Ya, tangent positif sahaja. Itulah saya kata Priscilla, dia kalau ada memang dia aktif untuk beri jawapan. Okey, so sukuan 3 cost positif. Salah, cost ialah negatif. Tangent positif. So Priscilla betul lah, tangent positif. Yang lain semua negatif. So cost sukuan 3 negatif. So kita tahu jawapan ada negatif di depan lah nanti. Cos 237 darjah sama dengan negatif automatik di depan. Okey, sukuan 3. Sudut theta 237 tolak delta. Kan? Kalau sukuan 3, delta tolak 180. So 237 tolak 180. Negatif memang di depan, cos lepas tolak 57. Okey, negatif cos 57. Negatif cos ataupun negatif memang automatik negatif lah. You just tekan cos 57. Awak tekan cos 57. Okey, jawapan dia 0.546. Beri 4 tempat perpuluhan lah. Okey, beri 4 tempat perpuluhan. Ini dia. Itu cara dia. Itu cara dia. Okey, buat catatan. Okey, sudah. Okey, kita sambung. Ini sudah kita buat. Nanti jangan hantar lagi ya. Semalam sudah hantar you orang. Saya nak terang sekali lagi saja. Siapa positif, siapa negatif, sukuan mana positif, sukuan mana negatif untuk sin cos tangent. Alright. Okey, so kita sambung pergi contoh 3. Contoh 3 dan contoh 4 kalau sempat. Okey. Ini tengah, ini tak susah. Okey. So kalau dia punya tak jelas, saya besarkan dia punya size. Biar awak nampak lah. Bagi ini Muhammad Salehan tidak ada, masih tidur. Okey, ini cukup besar saya rasa. Contoh 3. Tentukan nilai sin cos tangent theta bagi setiap yang berikut. Okey. So bagaimana kita tentukan? Mungkin kalau fotostat awak kurang jelas, kurang terang, awak terangkan sekarang gambar aja dia. Ini yang saya print daripada asal original, memang dia terang lah. Tapi apabila fotostat kadang-kadang dia memang kurang terang. Okey. Jadi keluarkan pembaris. Keluarkan pembaris. Mana pembaris saya? Sini. Okey. Okey. Alright. Jadi ini ialah apa? Ini ialah jari ya, jari.
Okey. So daripada jejari, ingat kita lukis satu garis menegak ke bawah. Garis menegak ke paksi X. Ke paksi X. Ke paksi X. Ini paksi S kan. So apabila kita bina garis tegak, dia membentuk satu segi tiga bersudut tegak. Segi tiga bersudut tegak. So apa maksud segi tiga bersudut tegak ini? Okey, so tengok daripada koordinat ini yang diberi titik ini pada lilitan bulatan dia ada koordinat 0.643. Mana 0.643? Ini ialah X, ini Y kan kalau dalam koordinat. So ini S so ini 0.643. Tolong tulis Lepas itu Y lah. Ini ialah Y. Menegak itu Y 0.766. Okay. Alright. Jadi awak ingat saja. Kalau nak cari sing ialah ambil yang menegak. So menegak di sini 0.766 sudah. Kalau cos kita ambil mengufut. Tengok 0.643 terus sini. Faham tak? Bagaimana dengan tangent ni? Tangent ini seolah-olah S ini seolah-olah Y, okey? So kalau tangent ialah Y bahagi X. Rumus dia ialah Y bahagi X. Jadi tangent ialah 0.766, Y ialah 766 bahagi X ialah 0.643. Ini guna kalkulator sekarang. Okey, 0.766 bahagi 0.643. Okey, jawapan dia 1.1913 kalau kita bundarkan 13. Okey. Ada yang beri jawapan sekejap, saya tengok siapa yang beri jawapan. Ya, 1913 Priscilla. Sebab 12 kalau kita bundar belakang itu 13 lah. 13. Jadi pelajar ada yang sudah left mungkin line tak bagus kah? Alia masuk balik. Tadi ialah Nur Zihan ada, Esang ada, Nur Zihan tak ada. Betul Yang sudah keluar tadi siapa yang beritahu saya? Ehsan cikgu, bukan Zihan. Ya, awak Ehsan kan? Muhammad Ehsan, awak ada kan? Nur Zihan tadi masuk, dia sudah keluar. So itu nanti tidak boleh ambil kira kehadiran. Sebab saya tidak mahu ada pelajar dia masuk 1-2 saat lepas keluar dan anggap dia ada. Tidak boleh tak boleh macam itu. Okey. Dan sebab saya ada buat rakaman, so semua kehadiran ini saya boleh nampak di dalam rakaman nantilah. So tidak ada masalah tentang kehadiran lah. Jangan kata cikgu saya ada hadir, cikgu tidak tip. Saya ada bukti rakaman. Okey. So jawapan 1.1913 untuk tangent. Itu cara kita cari daripada bulatan unik. Ini ialah bulatan unik. Tadi kita belajar bulatan unik dengan jejari satu lah maksudnya bulatan unik ini Okey. Bulatan unik. Okey. Bagaimana dengan B? Okey, sama juga kita nak cari ketiga-tiga tapi kita lukis dulu lukis dulu. Okey, buat kali putus ke bawah tapi ini kecil saja kan. Segitiga bersudut tegak mesti menegak. Okey. So ini ialah X. X dia negatif 0.985. Daripada koordinat kan negatif kemudian paksi Y dia. Paksi Y inilah Y 0.174. Okey dengan kata kalau saya keluarkan segitiga macam inilah segitiga dia. Ini sudut tegak.
Ini negatif 0.985. Ini satu jari dia satu. Dan ini ialah negatif bukan 0.174 untuk yang menegak. Ini menegak. Okey. Yang ini mengufut. Mengufut. Okey. Okey, jadi kita buat juga sin cos tangent sin berapa, cos berapa, tangent berapa. So sin adalah sama dengan y. Y dia ialah 0.174. Cos theta, cos sama dengan s So s ialah negatif 0.985. Okey. Dan sebenarnya memang apa dia? Memang betul lah. Sebab kalau kita tengok di sini, ini sukuan mana ini ini di sukuan mana? Sukuan 2 kan? Sukuan 2 cos negatif, betul kan? Sebab sukuan 2 hanya sin positif. Sin memang positif sini. So cos tangent nanti memang negatif. So tangent, tangent adalah y per x. So ini akan mendapat 0.174 bahagi negatif 0.985. So kita guna kalkulator. Memang dapat jawapan dia negatif 0.174 bahagi 0.985. So jawapan dia 0.1766. Oh, ada yang sudah bagi jawapan. Saya tengok sekejap siapa Okey, sekali lagi Priscilla, awak betul negatif 0.1766. User salah, bukan negatif 5.661 Priscilla betul. Okey. So, tak nampak. Oh, sorry. Ini dia. Ini untuk B sin cos tangent. Tuliskan sin cos tangent Okey. Okey, boleh Okey, kita pergi ke C. C. Dah ada 10 minit lagi saja. C. Okey, sama juga kita buat satu segitiga dulu segitiga. Okey, garis menegak ke atas. Sehingga kita dapat pada pasti S Okey, ini sudut tegak. So kalau nak keluarkan dia, ini Okey, so ini sudut tegak Okey, yang menegak itu Y. Y ialah negatif 0.342. Okey, yang X itu negatif 0.940. Ada negatif. Dua-dua ada negatif Okey, jadi kita pun buatlah sin theta. Theta di sini sebenarnya lah theta. Okey, theta sin ialah Y. Y ialah negatif 0.342. Sukuan 3 memang sin negatif kan? And then cos theta ialah pasti X negatif 0.940. Memang negatif lah sebab sukuan 3 cos negatif. Tapi tangent theta positif iaitu ini ialah Y ini ialah S tadi Y bahagi X. Jadi ini ialah negatif 0.342 bahagi negatif 0.940. So cari dalam kalkulator
Negatif 0.342 bahagi 0.940. So, awak akan dapat jawapan 0.3638. Oh, siapa cepatnya bagi jawapan sudah? Helen sudah 3638 betul. Priscilla 3638 betul. Bagus. Okey, tahniah Helen dengan Priscilla Angelina. Priscilla Angelina, tapi tidak berapa ingat sudah muka. Lama tidak jumpa sudah. Okey, itu jawapan untuk C. Okey, kita pergi ke D. Okey, D ya. Apa dia? Biasalah orang tidak jauh dari hospital. Apa maksud dia? Ya jelas anjir. Memang dia macam tu. Duduk di mana? Awak asyik pergi hospital. Awak ada masalah apa? Sakit apa? Oh, Kurang darah enak. okey. Semoga anda cepat sembuh. Oh ya. So awak kena hati-hati lah. Okey. Jadi kalau ada kes macam ini, you kena beritahu saya. Soal saya tahu rupanya pelajar ini ada masalah ini. Dia selalu pergi ke hospital. Jadi mungkin kebanyakan masa dia tidak boleh ikut pembelajaran. You kena beritahu saya. Kalau tak, saya tak tahu. Saya ingat pelajar ini sengaja tidak mau ikut kelas. Kan, ada masalah ini kena beritahu secara pribadi lah. You tak semesti kena beritahu saya sakit apa kan. Tapi at least you kata saya selalu pergi hospital kerana sakit lah. Saya faham. Oh, ini Priscilla Angelina ada orang kata apa? Ada lekat pengecualian lah. Okey. Okey, harap awak cepat sembuh lah. Sedih apabila tengah macam ini. Alright. Okey. Jadi itulah kadang-kadang kesihatan itu paling penting lah bagi kita. Jadi kepada murid yang sihat itu kalau tidak mau belajar, tak tahulah, saya tidak faham lah. Orang sakit pun nak belajar, you ni sihat pun tidak mau belajar. Fahamlah maksud saya. Sebab masih ramai lagi tidak ikut. Ada saya call mak bapak jawab, tapi dia sampai hari ini pelajar itu masih tidak ada masuk. Okey. Alright. Okey, harap awak cepat sembuh. Okey, so kalau kita tengok soalan D ini, dia punya garis menegak ialah ini ya. Sebab ramai pelajar akan anggap macam ini, garis menegak. Salah, dia mesti lukis kepada Pak CS. Kepada Pak CS macam ini. Kepada Pak CS. Macam ini. Okey ya. So ini sudut tegak. Jadi saya cuba lukiskan ke sini. Segitiga itu. Macam inilah. Kalau saya lukis keluar mungkin lebih senang untuk awak tengok. Okey. Jadi ini sudut tegak, ini sudut dia sebab pusat di sini kan. Okey, so dia punya pasi X ialah ini S 0.259. Yang ini Y dia ialah negatif 0.966. Jadi kalau dia bagi negatif, ikut negatif. Jangan ragu lah. Memang ada negatif sebab dia sukuan punya masalah. Dia punya sukuan masalah. Okey. Ada yang sudah beri jawapan. Bagus. Okey. Inilah cara kalau boleh, inilah selalu beri jawapan cepat-cepat and then kita boleh semak bersama-sama. Okey. So sin theta ialah Y kan. So jawapan dia negatif 0.966
Untuk cos theta ialah X ini nilai dia 0.259. Okey, sekarang kita bagi tangent. Kita buat tangent tangent theta. Y bahagi X kan. Jadi negatif 0.966 bahagi 0.259. Okey, kita tengok apa jawapan dia di sini. Okay, negative 0.966 divided by 0.259. So the answer should be negative 3.7297. Ya, Priscilla betul, negatif 3.7297 dan Helen pun sama, negatif 3.7297. Dua-dua anda betul. Tahniah. Tahniah sekali lagi. Okay. Alright Okay. Jadi kalau boleh rakan-rakan yang ada di sini nasihatkan rakan-rakan yang tidak hadir itu untuk hadir bersama-sama. Contohnya Angelina Anatayong, Elizabeth Puspa, Joshua, Muhammad Nur Syarul Aiman, Muhammad Faiz, Salehan pagi ni tak ada. Saida memang dia ada beritahu saya masalah lain lah. Lepas itu Ricky tidak ada berita, Francis tak ada berita. Tapi kakak Francis ada hubungi saya tadi lah. Shah Indrawan sudah lama tidak jumpa. Okey. Jadi sekali lagi saya tahniah, ucapkan tahniah kepada pelajar yang hadir pada pagi inilah. Kehadiran anda penting, bukan sahaja membolehkan kita punya pembelajaran berjalan lancar dan licin. Sebenarnya kehadiran anda juga memberikan satu motivasi kepada saya. Sentiasa dulu-dulu mereka cakap line tak okey. Dulu apabila sebelum ini kehadiran sangat rendah kan, 5 orang. Ada sekali Heli awak masih ingat, awak saja seorang. Lepas itu awak call ada 2-3 orang masuk. Bayangkan masa itu saya punya perasaan memang sangat down lah. Macam orang kata macam mana perasaan itu tidak sedap lah. Macam saya tunggu durian jatuh, tahu tak? Saya tunggu pelajar masuk teng. Itu masuk, ada pelajar masuk, saya emit dia, saya terima dia. Apabila tidak ada bunyi itu memang tak ada pelajar masuk lah. Saya seolah-olah tunggu durian jatuh. Tapi tak jatuh-jatuh. So harap kehadiran sangat penting. Saya faham pembelajaran PDPR ini kurang berkesan. Semua orang tahu kurang berkesan. Tetapi kalau awak ada tengok komen-komen daripada pelajar-pelajar SPM dulu tahun lepas daripada surat khabar ke Facebook ke, mereka ada kongsikan. Dia kata kalau ikut betul-betul PDPR boleh membantulah juga, walaupun tidak banyak tapi boleh membantu. Sebab itu satu-satunya cara untuk kita belajar. Kita tak boleh pergi sekolah, kan? Kalau boleh saya pun tidak mau PDPR macam ini tapi apa boleh buat? Keadaan pandemik sekarang ini. So kehadiran Google Meet lah. Padahal seminggu baru 2 kali. Awak kena ingat baru 2 kali Baru 2 kali. Sebab hari Isnin saya bagi video sudah. Hari Rabu, bukan hari Isnin. Hari Selasa saya bagi video. Hari Rabu dan Jumaat. Seminggu 2 kali sahaja. Rabu ini pun 40 minit sahaja sebenarnya. 9.45 hingga 10.30. Hanya Jumaat itu 1 jam. So saya harap kita sama-sama menghargailah keadaan macam ini and then suasana macam ini. Mungkin 20-30 tahun kemudian bolehlah awak cerita kepada cucu awak, dulu tato awak, nenek awak ini benar melalui pembelajaran PDPR melalui Google Meet.
Mungkin itu satu ingatan yang cukup manis lah. Jadi kita perlu menghargai ya apa yang ada. Okey? Apa yang ada sekarang ini. Kepada anda yang mampu untuk buat Google Meet, kita sama-sama. Kecuali memang yang betul-betul tidak boleh lah, line dia tak bagus dan sebagainya. Itu lain cerita. Memang. Okey. Alright. Jadi pagi ini masa kita pun sudah tamat. Tidak lama sebab sekejap saja kan. Okey ini. Alright. Okey. Ini ya. So pagi ini contoh 3 saja ambil gambar. Contoh 3 sahaja, satu orang satu gambar. Satu orang satu gambar, ini saja. Ambil bahagian ini saja, ABCD. And then hantar ke dalam kumpulan masing-masing. Dan satu lagi pengumuman, hari Jumaat ini. Hari Jumaat ini kita akan buat ujian topikal. Ujian topikal bab 5, tingkatan 5, iaitu pembesaran, gabungan, penjemahan kan, transformasi itu kan, bab sebelum ini. Itu kita buat ujian topikal satu waktu. Lepas itu waktu kedua, kita akan sambung bab 6 ini. So, Jumaat ini ada 2 agenda, satu ujian topikal, satu waktu kedua sambung pembelajaran. Okey, so saya rasa itu sahaja daripada cikgu pada pagi ini. Terima kasih semua kerana hadir. Okey, hantar latihan jangan lupa. So itu sahaja, anda sudah boleh left group. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih juga. Alright. Bye.